mempersembahkan Sani Madu Kalalit. Memperkenalkan Ali Kumpulan Enam. Ahmad Najmi bin Muhammad Nasir, Muhammad Rizwan Naim bin Muhammad Hashim. Anatasha Nabila binti Syahrin, Fadin Nabila binti Qasim. Dan City Nur Faziana binti Mustafa. Ini merupakan lokasi ternekan madu kelulut oleh Encik Sani. Lokasi ini terletak di bahagian belakang kawasan rumah beliau sahaja. Terdapat kira-kira 60 sarang madu kelulut yang hasil madunya dapat disedut setiap hari. Pertama sekali adalah latar belakang. Nama usahawan Sani Madu Kelulut ialah Encik Muhammad Sani bin Husin. Beliau berumur 47 tahun. Tempat tinggal ialah di Kampung Bendang Tebal, Cipir, Sik. Kedap lokasi tersebut jugalah menjadi tempat ternakan madu kelulut beliau. Perniagaan madu kelulut Encik Sani bermula pada tahun 2020. Semasa tahun 2019, Encik Sani mula belajar dan membela kelulut satu sarang sahaja. Lama-kelamaan, sarang madu beliau bertambah dari semasa ke semasa dan dapat menghasilkan berkilo-kilo madu. Sebelum membuka perniagaan Sani Madu Kelulut, beliau berpengalaman dalam sektor perkilangan selama 24 tahun, iaitu sebagai jurutera. Pekerjaan jurutera kata beliau amat memberikan tekanan sehingga beliau membuat keputusan berhenti kerja dan membuka perniagaan sendiri. Beliau memilih untuk menternak kelulut kerana ianya mudah, tidak perlu diberikan makan, hanya perlu mengeluarkan modal sarang sahaja. Beliau turut mendapat bantuan daripada pihak Rista dari segi kewangan sebanyak RM20,000 untuk 40 sarang kelulut dan papan tanda. Kini, jumlah sarang kelulut Encik Sani telah mencecah 60 sarang. Ini juga menjadi pemangkin semangat untuk beliau terus menjalankan perniagaan madu kelulutnya. Seterusnya, beliau mula terlibat dalam membuat siaran langsung di TikTok tentang produknya pada awal tahun ini dan mendapat banyak permintaan. Ramai juga yang membeli berulang kali karena khasiatnya yang banyak. Beliau sentiasa mengupdate perniagaannya supaya lebih ramai lagi membeli produknya. Madu kelulut mempunyai banyak manfaat dan boleh menyembuhkan pelbagai penyakit. Sebagai contoh, salah seorang pelanggan Encik Sani yang mengalami minor stroke, selepas beliau konsisten mengambil madu kelulut, beliau telah sembuh dan boleh melakukan semula aktiviti dan ibadah. Dari segi permintaan madu kelulut dari penduduk sekitar dilihat kurang memberansangkan, namun permintaan pesanan secara dalam talian sangat tinggi. Terdapat permintaan dari negeri-negeri seluruh Malaysia. Dilema etika dalam perniagaan Sani Madu Kelulut. Yang pertama adalah berkaitan alam sekitar. Cara Encik Sani memastikan pengeluaran madu kelulut tidak memberikan kesan negatif kepada alam sekitar. Encik Sani meletakkan sarang madu mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Rista, iaitu jarak minimum dari sarang ke sarang adalah 8 kaki. Seterusnya, kawasan perniagaan Encik Sani adalah kawasan perumahan beliau sendiri. Kawasan perumahan beliau mempunyai sumber-sumber buah-buahan seperti durian dan sebagainya yang menjadi sumber makanan lebah. Kelulut merupakan sejenis binatang yang sukakan kepada bunga. Oleh itu, kelulut tidak akan memberikan kesan yang negatif kepada alam sekitar. Seterusnya, etika dalam mengendalikan aduan daripada pelanggan. Tindakan yang diambil jika terdapat aduan daripada pelanggan mengenai produknya. Aduan yang diterima adalah berkenaan dengan botol pecah. Ini berlaku karena madu tersebut dibotolkan dalam botol kaca yang berisiko pecah semasa proses penghantaran oleh kurir. Encik Sani telah menetapkan standar pembungkusan dengan membalut botol mengikut lapisan yang sesuai. Selain itu, beliau akan memohon maaf kepada pelanggan dan akan menggantikan semula produk pelanggan. Seterusnya berkaitan dengan persepsi pelanggan mengenai isu pemalsuan produk madu kelulut di pasaran. Langkah beretika yang diambil oleh Encik Sani ialah melalui pendekatan secara langsung. Beliau membuat siaran langsung live semasa menyedut madu terus dari sarang kelulut. Ini memberikan pembeli peluang untuk melihat proses pengumpulan madu secara langsung. Beliau juga menerangkan dengan terperinci tentang spesies kelulut yang digunakan kerana di Malaysia terdapat kira-kira 52 spesies kelulut dengan rasa madu yang berbeza. Selain itu, beliau turut memberikan penerangan terperinci produk. Dalam siaran langsung, beliau menunjukkan kantung madu, dipret makanan ratu kelulut dan propolis dalam kotak madu, membantu pelanggan memahami apa yang mereka beli kerana kebanyakan orang hanya tahu tentang madu tanpa mengetahui komponen lain. Beliau turut menekankan keaslian produk dengan menunjukkan bahawa madu yang disedut adalah segar dan tidak dicampur dengan bahan ain. Pendekatan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan menarik minat mereka kerana belum ada orang lain yang menunjukkan proses menyedut madu dalam kotak secara langsung.
Hasilnya, permintaan terhadap madu kelulut beliau meningkat dengan ketara. Seterusnya, etika perniagaan dari aspek media sosial. Dalam menjalankan perniagaan madu kelulut, Encik Sani menggunakan 3 platform media sosial untuk mempromosi dan menjual produknya, yaitu TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Aspek perkongsian maklumat berkaitan produk. Sebelum Encik Sani memuat naik sesuatu info berkaitan produk di media sosial, beliau terlebih dahulu menyemak kebenaran maklumat tersebut, selain akan bertanya kepada pengusaha madu kelulut yang lebih berpengalaman. Selain itu, beliau juga akan menimba ilmu berkaitan produk madu kelulut menerusi platform YouTube dan bacaan di Google sebelum membuat iklan dan perkongsian berkaitan produk. Dari aspek menangani ulasan negatif pelanggan pula, Encik Sani katanya setakat hari ini, saya belum pernah lagi menerima ulasan negatif kecuali satu isu sahaja, iaitu botol madu pecah. Pendekatan yang saya ambil ialah dengan memohon maaf kepada pelanggan dan menggantikan dengan yang baharu sebagai ganti rugi. Kita perlu mengambil ulasan negatif dari sudut positif dan bertanggungjawab sekiranya perlu, selain sentiasa membuat penambahbaikan berdasarkan ulasan yang diterima. Manakala dari aspek privasi dan data peribadi pelanggan pula, katanya, sememangnya sebagai seorang peniaga, data peribadi pelanggan merupakan perkara yang perlu dititik beratkan. Oleh itu, kita sendiri perlu amanah dan jujur selain tidak menyalahguna maklumat peribadi pelanggan. Seterusnya, saya akan meminta izin terlebih dahulu daripada pelanggan sebelum berkongsi gambar atau tangkap layar mesej WhatsApp di media sosial sebagai testimoni. Cabaran terbesar sepanjang menggunakan media sosial untuk perniagaan adalah melibatkan maklumat pribadi, nomor telepon, dan gangguan di live TikTok. Kata beliau, sehingga hari ini, masih ada gangguan yang diterima di seperti seseorang menelepon dan bercakap perkara yang tidak sepatutnya. Terdapat link yang dihantar oleh scammer, membuat panggilan video, dan menunjukkan perkara tidak baik, dan memberi komen lucah di live TikTok. Dari aspek strategi untuk menambat hati pelanggan dengan pematuhan kepada aspek etika, Encik Sani menerapkan sikap pemurah dan realistik, yaitu dengan memberikan diskon ataupun potongan harga kepada pelanggan, memberikan barangan percuma, menunjukkan cara sebenar, pengumpulan dan pembuatan madu kelulut itu sendiri, dan sebagainya. Di penghujung sesi temu bual di Google Meet, Encik Sani ada menitipkan pesanan dan nasihat buat pengusaha-pengusaha madu kelulut yang lain. Antara pesanannya adalah sentiasa bersikap jujur dalam perniagaan, sentiasa menggunakan barangan yang asli, iaitu tanpa mencampurkan madu dengan bahan-bahan yang lain seperti perasa, gula dan juga air bagi menjamin khasiat madu itu sendiri. Akhir sekali, sebagai peniaga, kita mestilah sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan, sentiasa menerima kritikan dan ulasan pelanggan dengan hati yang lapang dan berusaha untuk memperbaiki kekurangan kerana ianya akan membuatkan pelanggan terus menyokong produk jualan. Secara keseluruhannya, pengusahaan madu kelulut ini bukannya mudah seperti yang disangka. Terdapat banyak aspek yang perlu dititik beratkan dalam menjalankan pengusahaan ini, terutamanya dari aspek nilai etika di dalam perniagaan. Oleh itu, setiap pengusaha harus bertanggungjawab dari segi etika perniagaan dan media sosial agar dapat menjamin hak dan keadilan pelanggan. Selain itu, pengusaha perlulah jujur dari segi cara pembuatan madu, manfaat keaslian madu dan pemasaran yang digunakan. Dengan cara itu, pengusaha akan mendapatkan kepercayaan daripada pelanggan. Ini merupakan bukti temu bual kami bersama Encik Sani. Ayuh kita saksikan video perjalanan perniagaan Sani Madu Kelulut. Siki and Daripata Kami, Tarima Kasi.